akan membincangkan berkenaan dengan satu perkara yang besar sebenarnya. Ia berkaitan dengan pengkhianatan kepada kepentingan 9.4 juta pendeposit tabung haji. Saya izinkan saya memberikan sedikit latar belakang terlebih dahulu berkenaan dengan isu ini sebelum kami menyatakan beberapa pendirian dan desakan pergerakan pemuda UMNO yang bagi kami penting untuk kami menyuarakan kepentingan para pendeposit dan juga umat Islam di negara ini. Jadi kita tahu tabung haji ini adalah satu institusi yang cukup dekat dengan hati rakyat dan juga umat Islam. Dan kita harus memahami matlamat penubuhan tabung haji itu sendiri. Dia adalah satu institusi yang begitu unik. Tidak ada institusi seumpama dengannya dan diiktiraf di seluruh dunia. Kenapa? Kerana ia bukan sekadar menguruskan jemaah haji secara efisien dan terbukti berkesan dan diiktiraf oleh seantero dunia termasuk kerajaan Arab Saudi. Hampir setiap tahun memberikan pujian bagaimana jemaah haji Malaysia diuruskan dengan penuh tertib dan penuh disiplin. Tetapi satu perkara yang kita kena ingat, institusi ini juga adalah institusi yang bertanggungjawab menjana pulangan yang baik, kerana ia adalah institusi yang bertanggungjawab untuk menjana ekonomi umat Islam. Kerana daripada penjanaan ekonomi umat Islam melalui berbagai bentuk pelaburan dan juga perniagaan dan aktiviti ekonomi itulah ia sebahagian keuntungannya dipulangkan kembali kepada para pendeposit dalam bentuk hibah. Zaman Kerajaan Barisan Nasional memerintah, hibahnya begitu tinggi secara konsisten, tidak seperti Salam 1.25 yang menjadi siulan rakyat tahun lepas. Tetapi sebahagian yang lain adalah dalam bentuk keuntungan yang digunakan untuk sebagai subsidi kepada jemaah haji Malaysia. Sebab itu kalau ada cakap-cakap yang mengatakan kita syarat wajib haji ini adalah istita'ah, kemampuan. Sebenarnya mereka gagal untuk memahami bahawa institusi tabung haji diwujudkan pada peringkat awal adalah untuk menyempurnakan kemampuan umat Islam di Malaysia. Sebab itulah kita tak boleh tinggal dua perkara ini. Satu, menguruskan urusan haji. Yang kedua, terlibat dalam pelbagai bentuk perniagaan pelaburan untuk menjana keuntungan, yang mana keuntungan itu untuk diagihkan dalam bentuk hibah kepada para pendeposit dan juga untuk memberikan ataupun membantu dalam bentuk subsidi bagi mengurangkan bebanan kepada jemaah haji. Jadi atas asas itulah saya rasa isu yang akan kami bangkitkan pada petang ini amat mustahak, kerana ia melibatkan soal kepentingan 9.4 juta pendeposit dan juga kepentingan umat Islam untuk memastikan tabung haji ini terus berdaya maju. Dan saya ingin tekankan di sini bahawa niat kami adalah untuk memastikan tabung haji ini terus kekal berdaya maju dan terus kita dapat pelihara. Jangan sesekali memberi tanggapan bahawa dengan pendedahan ini kita tidak seperti mana waktu kerajaan ini jadi pembangkang. Dia buat promosi supaya keluarkan duit daripada tabung haji. Ini tidak menjadi niat kita. Apa-apa pun kita harus pertahankan. Jadi saya ingin mulakan, kalau kita ingat lagi, isu ini bermula apabila lembaga pengarah kepada TH Plantation Berhad, THP, iaitu anak syarikat milik penuh lembaga tabung haji, telah membuat keputusan pada 26 November 2018, 27 Februari 2019 dan 1 Ogos 2019 untuk menjual 14 anak syarikat miliknya yang memiliki ladang kelapa sawit seluas 76,975 hektar. Maknanya 14 anak syarikat yang memiliki ladang kelapa sawit seluas 76,975 hektar.
Ini bersamaan dengan 76.2% daripada jumlah keseluruhan keluasan tanah ladang kelapa sawit yang dimiliki oleh THP atau Tabung Haji Plantation ini. Keseluruhan yang dimiliki oleh Tabung Haji Plantation adalah 110,000 hektar. Maknanya kalau mengambil keputusan yang dibuat oleh lembaga pengarah ini, maknanya Tabung Haji Tabung Haji Plantation akan hanya memiliki baki 33,025 hektar sahaja. Kerana 76.2% telah dan akan dijual. Pada 5 Disember 2019, THP, Tabung Haji Plantation, telah membuat pengumuman di Bursa Malaysia bahawa mereka telah menandatangani perjanjian penjualan saham, Share Purchase Agreement, bersama Tamako Plantation Sdn Bhd. Selepas daripada ini saya sebut Tamako saja, untuk melupuskan pegangan dalam 2 anak syarikat milik penuh THP. Pertama, Bumi Suria Ventures Sdn Bhd, dan yang kedua, Maju Warisan Mas Sdn Bhd, yang memiliki tanah perladangan seluas 6,514 hektar kepada Tamako dengan harga nilai 170 juta ringgit secara tunai. Setakat ini THP telah melupuskan pegangan dalam 3 buah anak syarikat. 11 lagi anak syarikat bakal dijual berdasarkan keputusan lembaga pengarah tadi. Maknanya 76.2% yang ingin dijualkan itu baru sebahagian saja. Baru 3 anak syarikat saja yang dijual. Ada 11 lagi. Tamako ini kena faham juga siapa Tamako ini. Dalam pencarian kami di SSM dan juga dalam Bursa Malaysia, Tamako ini adalah syarikat perladangan yang berpengkalan di Lahad Datu Sabah dan dimiliki oleh Sungai Tengkayu Sdn Bhd dan Tamako Group Berhad. Siapa mereka? Dalam Bursa Malaysia, pemilik Tamako, board of directors dia, nama-nama ada kat sini. Lim Sing Hua, Lim Chun Leong, Lim Wai Fong, Lim Chun Xiong dan Li Ban Long. Ini Tamako. Tamako. Maknanya Tabung Haji Plantation nak jual kepada syarikat yang mana dimiliki ataupun director dia, pengarah-pengarah dia adalah seperti mana nama-nama tersenarai. Okey? Ini latar dia. Apa isu dia? Isu yang pertama, kami nak tanya kepada Yang Berhormat Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, atau lebih popular di Kimanis dipanggil Menteri Haji, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawal. Apa sebenarnya pendirian beliau terhadap penjualan aset-aset tanah ladang milik orang Islam? Kena ingat THP ini adalah milik penuh Tabung Haji. Tabung Haji ini pemilik dia 9.4 juta pendeposit umat Islam. Ini adalah tanah-tanah orang Islam, tanah Tabung Haji. Beliau menyepikan diri walaupun sudah hampir seminggu isu ini dibangkitkan. Yang kedua, kena ingat juga syarikat BSP dan juga MW ni yang memiliki ladang kelapa sawit ini telah dibeli pada 2013 lagi oleh THP, Tabung Haji Plantation. Ini sebahagian daripada waktu zaman Kerajaan Barisan Nasional memerintah dulu. Antara usaha untuk menggandakan ataupun nak memastikan daya majunya syarikat-syarikat di bawah Tabung Haji, termasuk plantation. Kerana waktu itu harga sawit meningkat, naik. Antara agenda kerajaan di bawah Datuk Seri Najib dulu adalah supaya Tabung Haji Plantation ini dibesarkan. Pada waktu itulah Tabung Haji Plantation membeli banyak tanah-tanah ladang kelapa sawit. Dan tanah-tanah ini, ladang-ladang kelapa sawit ini, kena ingat, bukan ladang kelapa sawit yang tidak ada nilai daya majunya. Kalau kita tengok dari segi laporan yang dikeluarkan oleh Bursa Malaysia pun, 2 syarikat yang memiliki ladang kelapa sawit yang saya sebutkan tadi, dari segi yield dia, dari segi hasil yang diperolehi, kalau kita tengok daripada tahun
2016 ada. 2016 sampai 2018. Tengok kadar hasil dia. Metrik tan per hektar. 2016 8.06 metrik tan per hektar. Maksudnya lebih kurang 24,841 tan metrik tan pada 2016. Naik daripada 8.06 naik kepada 13.48 kadar dia. Naik lagi 2018 pada kadar 16.19 metrik tan per hektar. Nak menunjukkan bahawa sebenarnya ladang-ladang ini mempunyai keupayaan menghasilkan hasil minyak kelapa sawit yang begitu memberangsangkan. Dan kalau kita tengok lagi umur kelapa sawit ini ada daripada umur 5 tahun ke 11 tahun. Rasanya semua tahu bahawa pada umur ini memang kelapa sawit sedang memang aktif ataupun yang berdaya majulah, kita katakan. Jadi apa tujuan dijual? Okay. Dan apakah kita nak tanya enggak apakah kesan kepada operasi perniagaan TH Plantation kalau hampir 76% ladang kelapa sawitnya dijual? Jadi apakah yang tinggal kepada TH Plantation ini? Dan kita nak tahu juga siapa sebenarnya yang bersungguh-sungguh nak mengarahkan BSV dan juga MW ni dijual kepada Tamako. Isu yang kedua, kalau kita lihat dalam laporan berita harian hari ini oleh pihak THP, mereka memberikan alasan nak melaksanakan penjualan tanah-tanah ini kerana ia adalah sebahagian daripada program rasionalisasi kewangan THP yang dikatakan lemah, sebab mereka tersepit dengan bebanan hutang. Kita kena ingat hutang THP hari ini yang dikatakan hutang itu 1.2 bilion. 1 bilion itu dalam bentuk sukuk yang diterbitkan oleh TH Plantation, fully subscribe ataupun dimiliki, dibeli, dibiayai oleh tabung haji. Maknanya dia berhutang bukan dengan orang lain, dengan tabung haji. Kalaulah dikatakan hutang yang menjadi alasan untuk menjual tanah-tanah yang begitu bernilai dan berdaya maju ini, kita nak tanya, kenapa tidak dilaksanakan sebagaimana kelaziman yang dilakukan oleh kerajaan lepas apabila kalau ada mana-mana syarikat ataupun institusi milik rakyat yang berkepentingan awam, kerajaan biasanya akan mengambil tanggungjawab untuk membantu. Dalam konteks ini, takkanlah tabung haji akan declare THP bankrupt, sebab yang THP ini berhutang dengan tabung haji. Dan kalau tabung haji pun bagi alasan bahawa dia tak ada duit, walaupun dia hanya subscribe 1 bilion saja. Ingat nilai tabung haji ada 70 bilion. 1 bilion kalau memberikan hutang kepada THP tidak memberi kesan kepada tabung haji secara keseluruhannya. Tapi kalaupun ada isu, di sinilah peranan kerajaan, Kementerian Kewangan membantu THP ini. Itu persoalan. Dan dalam konteks ini kita pun pelik dijual kepada Tamako pada harga yang dinilai semula. Kena ingat juru nilai telah ditukar. Sebelum ini pada 2017 nilai book value dua syarikat yang memiliki ladang yang saya sebutkan tadi adalah pada nilai mencecah 380 juta. Tetapi bila ditukar juru nilai baru dengan menggunakan andaian-andaian baru, dinilai pula pada harga 170 juta. Mana dibeli di bawah paras yang begitu rendah sekali. Hilang 210 juta. Kita nak tanya ni, apa seolah-olah macam ada sesuatu ni? Kenapa ditukar juru nilai? Dan apa asas andaian-andaian yang dilakukan itu?
Dan kalau dikatakan THP mengalami masalah kerana harga sawit jatuh selepas kerajaan PH memerintah, kita pun tahu minyak sawit ni mula jatuh bila kerajaan Pakatan Harapan mula memerintah. Jatuh ke paras sampai 1,800 tan. Tetapi dari segi break even cost, break even bagi harga minyak sawit untuk THP ni dianggarkan pada harga 2,100. Dan hari ini sudah pun mencecah 2,900 dan sedang pun meningkat.